yaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita, Allahumma khtim lana bihusnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjung Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama sesuai ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz. Ustaz. Sila Ustaz. Ustaz Amir, sila Ustaz Amir. Boleh dah? Okey. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Lebih dahulu marilah bersama-sama kita menyatakan puji dan puja kehadраtillah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia kita masih lagi berada di dalam bulan Syawal. Walaupun sudah memasuki hari yang ke-19 dah pada malam ini, mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terlebih dahulu saya mengalu-alukan kepada semua para followers, kepada semua para penonton yang telah pun diwar-warkan melalui program Salam Husnul Khatimah pada malam ini, di mana kita akan bersama dalam kurang lebih 1 jam suku ataupun 1 jam setengah, di mana istimewa, cukup amat istimewa pada malam ini. Saya Ustaz Amir Nur Hizam sekali lagi bersama dengan tuan rumah kita Anjung Husnul Khatimah pada malam ini mengundang dan menjemput sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama dengan 2 tokoh ilmuwan yang cukup amat dikenali, yang cukup amat kita semua rasai bersama berhubung dengan mereka ini sejak daripada tahun-tahun awal 90-an lagi lah. Terutama sekali dalam program Bicara Forum Ehwal Islam. Masya Allah. Inilah dia di hadapan saya. Saya lebih kepada ayahanda saya lah pada malam ini. Subhanallah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Saya ucapkan selamat datang. Yang pertama sekali kepada Datuk Ustaz Haji Hassan Mahmud Al-Hafiz. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah kita jumpa malam ni. Syukur. Saya orang Perlis, Datuk Hassan Mahmud Al-Hafiz pun orang Perlis. Memang. Masa saya matrikulasi di Petaling Jaya, Datuk pernah mai bagi satu ceramah yang begitu bersemangat waktu tu. Sebab masa tu Datuk muda lagi. Tapi malam ni nampak lagi macam muda lah. Muda malam ni lagi. Terima kasih. Terima kasih. Mana dapat semangat baru tu. Walaupun orang lama. Baik, bertindak selaku ahli panel yang pertama pada malam ini. Kemudian selanjutnya tuan rumah kita, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan rumah kita yang wajahnya daripada sejak sebelum PKP, selepas PKP, bulan Ramadan sampai 5 kali bersiaran. Selepas bulan Ramadan, bulan Syawal, tiap-tiap pagi. Masya Allah, kalau Dr. Zakir naik, ada Peace TV. Tetapi Alhamdulillah, cita-cita saya kira Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Allahu Akbar.
telah mewujudkan sebuah TV bagi saya lah, iaitu TV Anjung Husnul Khatimah. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, syukur. Ya. Paling saya Syukur, bersyukur kerana dapat berjumpa teman saya. Dah 30 tahun tuan-tuan dan puan. Teman saya Datuk kepada kita. 30 tahun Ustaz, 30 tahun Ustaz. Masya-Allah. Mudah-mudahan kita bertemu di akhirat pula nanti. Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, itu dia. Kita telah pun berkenalan dengan kedua-dua ahli panel pada malam ini, di mana tajuk yang akan kita bawa, walaupun tuan-tuan dan puan-puan saya kira daripada Perlis sehinggalah kepada Johor, Sabah dan Sarawak pun katanya sudah mendapat maklumat ini. Sahabat-sahabat di luar negara pun ada mengikuti melalui sistem streaming yang kita buat dan lakukan pada malam ini, di mana tajuk yang diangkat dan nak dibawa pada malam ini macam seolah-olah kita kata macam senang, macam kacang saja untuk diperkatakan dan untuk nak dipersembahkan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mencari hidayah, tajuk yang akan bakal kita angkat pada malam ini. Kita nak tengok apa tujuannya, apa matlamatnya, apakah pengakhiran yang kita nak perolehi bersama-sama pada malam ini. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti bersama-sama pertemuan pada malam ini, tolong sama-sama memberi komen, tolong sama-sama menyokong usaha ini untuk kita sama-sama mengangkat ke arah umat Islam yang mendepani segala cabaran dalam bentuk teknologi maklumat untuk kita manfaatkan lebih-lebih lagi dalam bab mencari hidayah. Oleh itu, saya tanpa melengahkan masa nak pergi terus kepada ahli panel kita yang pertama, Datuk Hassan Mahmud Al-Hafiz. Sila bersiap sedia Datuk. Kita nak dengar kurang lebih 5 minit muqaddimah. Dalam kita nak mencari hidayah, bagaimanakah mudah-mudahan hidayah yang kita sebut dan kita kata tu bukan milik kita. Ia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ia amat-amat berharga tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi penghargaan yang diberikan oleh Allah sebahagiannya ada orang yang tak menghargai, ada orang yang tak menilai, ada orang yang mereka duduk dalam keadaan dan suasana tak menerima lagi hidayah, mereka nak mencari-cari hidayah itu. Tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan, mari kita dengar apakah muqaddimah terhadap tajuk mencari hidayah yang kita nak angkat pada malam ini. Silakan Datuk Hassan Mahmud Al-Hafiz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan guru saya, Datuk Dr. Hasan Ali ini memang malam ni seolah-olah macam satu pertemuan yang tak diduga. Alhamdulillah. Manakala Syekh Amir, boleh saya panggil Amir saja? Boleh. Syekh Amir. Boleh. Pertama kali saya pun berjumpa, kan diberi pula saya sebagai tetamu untuk memulakan bicara. Malam ni seolah-olah macam kita datang ziarah di bulan Syawal lah. Itu cerita dia. Okay? Baik. Saya teringat ada sepotong ayat Quran, Suratul Qasas ayat 55. Datuk innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tak mampu memberi hidayah kepada siapa yang engkau kasih, yang engkau sayang. Sesungguhnya walakinnallah, Allah tu yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Jadi maknanya di sini hidayah bukan milik kita. Ya. Talabul hidayah minallah. Mencari hidayah kepada Allah, bukan cari di danau, di tasik, di bukit, di bukau, bukan. Itu bukan hidayah, itu nama orang hidayah. Boleh jumpa kot yang tu. Tapi kalau hidayah sebenarnya, talabul hidayah minallah. Kita mencari hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita sembahyang subuh, ya, kita baca doa qunut, Allahumma hdini fiman hadait. Allahumma hdina fiman hadait, kalau ramai kan. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk macam mana engkau berikan kepada orang lain. Mula-mula sekali kita ada minta petunjuk. Jadi hidayah ini adalah hak Allah, jalan petunjuk yang Allah beri kepada siapa yang dia kehendaki. Sebenarnya hidayah Allah ni ditaburkan kepada kita merata-rata. Datuk ini saya ambil style Datuk lah. Dia ditaburkan.
kepada kita di mana-mana tempat ada hidayah. Ada orang boleh dapat hidayah melalui telinga. Ada orang dapat hidayah melalui hidung. Hidayah melalui mata. Hidayah melalui fikiran, doktor ya. Hidayah melalui panca indera yang lainnya. Boleh dapat. Tetapi ramai orang yang menolak. Allah. Hidayah ada tapi dia tolak. Allah. Contohnya Allah. Abu Lahab, Abu Jahal. Ini mereka ni dapat hidayah. Tetapi mereka tolak. Tak nak hidayah ini. Kita pada malam ini, alhamdulillah saya yakin semua orang boleh dapat hidayah. Kalau tak besar hidayah pun, kecil hidayah kita dapat. Sebab itu kata ulama, mahiyal hidayah. Ulama kata, apa itu hidayah? Maka jawab oleh ulama, al-hidayah ma'rifatullah. Kalau kamu nak tahu hidayah itu, dia kata, kamu kenal Allah dulu. Bila kamu kenal ke Allah, akan lahirlah rasa kamu beriman dan beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong ingat, hidayah ini bukan milik kita. Hidayah ini kena cari, tak boleh tunggunya. Bila kita cari, ramai kita tengok dalam masyarakat kita orang yang mendapat hidayah. Orang yang dulu bergelumang dengan lumpur, ya, bergelumang dengan maksiatnya. Tapi bila Allah beri hidayah, dia boleh dapat. Tapi berbeza dengan taufik. Nanti kita akan sentuh di masa lagi. Cantik tu Datuk. Ya. Allahu Akbar. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Tadi Datuk Hassan Mahmud, saya betulkan sikit, Al-Qasas ayat 56 tadi tu. Al-Qasas ayat 56. 56 bukan 55 ya. Minta Bukan. maaf lah. Mata saya dia baru tambah, pergi check je. Tambah Tak apa. satu lagi. Allah Akbar. Allah, cantik tu. Ayat tu, Ya. tuan-tuan dan puan-puan. Ayat yang dibacakan oleh Datuk Hassan Mahmud sebentar tadi, tuan-tuan dan puan-puan, ialah ayat di mana waktu dan ketika itu Nabi Muhammad SAW bersedih. Bersedih apabila, kalau tadi Datuk duk sebut Abu Lahab, Abu Jahal tu adik-beradik, suku sakat, sanak saudara dia. Tetapi pada waktu dan ketika itu, orang yang menyokongnya, orang yang membelanya, orang yang bersama-sama tengok dan lihat perjuangannya, akhirnya tidak dapat mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan, sehingga dalam hadis Al-Bukhari kata, bagaimana Nabi Muhammad sehingga memohon, meminta kepada Allah waktu itu, sebut cukuplah La ilaha illallah, tak sebut Muhammad pun tidak mengapa. Sampai macam tu sekali tuan-tuan dan perempuan. Ya. Allahu Akbar. Hebat tuan-tuan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahu Akbar. Allah. Jadi ayat itu diturunkan oleh Allah nak beritahu kepada kita betapa Nabi Muhammad SAW bukan pemberi hidayah, tapi memang Nabi amat sedih lah tuan-tuan. Tetapi apabila waktu dan ketika berlalu, masa dah bertukar, Nabi Muhammad dah berpindah ke Madinah Al-Munawwarah, berlaku perang Uhud tuan-tuan. Bagaimana Hindun binti Utbah, isteri Abi Sufyan, sangat sakit hati kepada Nabi Muhammad SAW. Diupahnya Wahsy. Mereka berdua ni, saya nak kaitkan yang macam mana Datuk Hassan Mahmud sebut tadi. Orang yang pada peringkat awalnya marah, benci, tak suka, di akhir penghujungnya mereka ini menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada kisah sandaran lain mengenai mereka yang Nabi memang menerima mereka masuk Islam, tapi Nabi jadi sedih, sayu, macam seolah-olah tak mampu nak tengok wajah mereka, sebab mereka orang-orang yang terlibat membunuh bapa saudaranya Sayyidina Hamzah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita dapat dengar pada malam ini bila mana Datuk Hassan Mahmud ajak kepada kita untuk melihat, menghargai hidayah itu dengan mencari. Macam mana tuan-tuan dan puan kita dalam bulan Ramadan baru ni, Nabi kata taharrau lailatul qadr. Kita carilah lailatul qadr. Maksud cari ni maknanya tidak bolehlah duduk saja tunggu pokok sujud, tunggu tengok tanda tu tanda ni. Macam itulah hidayah, kena dicari, kena diburu, kena dapatkan. Maka Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Susah saya juga tuan-tuan dan puan malam ni. Ada dua Hassan. Keliru nama. Seorang Hassan. Yang satu lagi tu bukan. Itu cucu Rasulullah Ali. Itu dia. Jangan main Ustaz. Hassan bin Ali. Jangan main. Allahu Akbar. Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali.
Tadi Datuk Hassan Mahmud dah buka dah kepada kita pertemuan ini bahawasanya hidayah bukan milik kita, tetapi kita kena cari, tetapi kita kena dapatkan, tetapi kita kena buru, Datuk. Datuk, saya nak Datuk Dr. Hassan Ali ni kita kenali beliau dalam bidang akrab, iaitu Akademi Keluarga Bahagia. Saya tidak maulah nak suruh dia bawa dalam bentuk perbincangan, pentadbiran, pemerintah, pemimpin. Cukup kalau kita kata dalam bentuk keluarga, Datuk. Sepanjang pengalaman Datuk, keluarga manakah yang benar-benar menghargai dan mencari hidayah? Bapa dan suami manakah yang benar-benar mencari hidayah? Isteri dan ibu manakah yang benar-benar nak mencari hidayah? Silakan, Datuk. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang sekalian, pertama sekali saya nak merakamkan rasa tergembiranya, terharunya saya pada malam ini bertemu dengan teman kawan saya, tuan-tuan, kawan sejalan dalam dakwah, kawan sejalan dalam memertabatkan agama Allah, kawan sejalan dalam tuan-tuan untuk melihat Islam bersemayam di tempatnya, di singgasananya, tuan-tuan dan puan. Selama 30 tahun lebih, dekat 35 tahun barangkali, saya kenal beliau, tuan-tuan, daripada awal-awal lagi dalam forum perdana ehwal Islam, dalam simposium, dalam seminar yang diadakan di seluruh negara, tuan-tuan dan puan. Hassan Ali dengan Hassan Mahmud biasanya diletakkan dengan satu Hasan lagi, almarhum Hasanuddin Al-Hafiz yang telah pergi meninggalkan kita. Allahu Akbar. Tetapi apapun atas tinggal lagi dua Hasan. Atas sebab itu tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya sangat gembira pada malam ini dan paling gembira saya, tuan-tuan dan puan, kita membincangkan satu tajuk pada saya yang sangat penting, tuan-tuan dan puan. Kalau tajuk ini tak ada dalam hidup kita, tak guna kita dilahirkan dan diletakkan di permukaan bumi ini, tuan-tuan dan puan. Kalau tajuk ini tak ada dalam diri kita, tak ada dalam jiwa kita, tak ada dalam sanubari kita, tak ada dalam aliran darah daging kita, apalah gunanya kita dilahirkan oleh ibu kita? Waktu melahirkan, nyawa ibu berada di gunung-gunung rambutnya, tuan-tuan dan puan. Maka sebab itu, tuan-tuan, tajuk ini sangat-sangat penting dan saya mengharapkan para penonton di mana juga tuan-tuan berada, bagi tahu adik, bagi tahu abang, bagi tahu anak, bagi tahu seluruhnya. Sekejaplah, tuan-tuan, peganglah handphone, peganglah smartphone, dengarlah cerita hidayah pada malam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, yang saya sebut, saya nak bertolak daripada apa pengertian hidayah yang disebutkan oleh rakan saya, Datuk Hassan Mahmud tadi. Hidayah suatu coretan kebaikan yang dimasukkan dalam kepala, diturunkan dalam hati. Atas kebaikan itu tuan-tuan bertali rapat dengan kebesaran keagungan Allah dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar itulah kita berjalan dalam kehidupan kita ini sampai waktunya bila Allah mencabut nyawa kita, tuan-tuan, kerana hidayah itu kita mati mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah, tuan-tuan, saya harapkan diri saya, tuan-tuan, dan seluruhnya yang bersama kita pada malam ini dimatikan dalam husnul khatimah. Allahumma khtim lana husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, insya-Allah, bila kita dah sebut tadi, saya nak ambil daripada tuan pengurusi kita. Dia kata kita berjalan, kita berlari, memburu. Ada perkataannya, memburu. That was the word used by him. Memburu, tuan-tuan. Burulah hidayah. Saudara-saudari, hidayah berada di mana-mana, tuan-tuan dan puan. Carilah hidayah. Waktu malam ada hidayah, waktu pagi ada hidayah, waktu subuh waktu ada hidayah, waktu dini hari ada hidayah, di Makkah ada hidayah, di Kampung Baru ada hidayah, di Taman Tun ada hidayah, di pinggir Putrajaya ada hidayah, di Shah Alam ada hidayah, di manapun, tuan-tuan dan puan. Kutub Utara ada hidayah, Kutub Selatan ada hidayah, Nun di Timur ada hidayah, Nun di Barat pun ada hidayah. Masalahnya kita tak cari. Masalahnya kita tak berjalan mencarinya. Masalahnya kita tak ligan dia. Masalahnya kita tidak memburu dia. Masalahnya kita tidak ada memperoleh. Tuan-tuan sebut tadi, Datuk Muhammad kata ada orang tolak hidayah. Masya Allah. Ustaz, saya nak cerita, saya minta maaf dah. Ramadan baru ni, Ustaz, bila saya ada program daripada 13 bulan Mac selama 2 bulan 11 hari, 71 hari, macam Ustaz menyebutkan, satu hari 3 atau 4 program, tuan-tuan. Daripada pagi, petang sampai malam kita ada program. Tuan-tuan, hari yang ke-12, hari yang tak salah saya 18, hari yang ke-23, ada orang telefon saya, kebanyakan isteri-isteri telefon saya. Tuan-tuan, hari yang ke-23, isteri bagi tahu, tuan-tuan, isteri bagi tahu.
doktor, rumah saya tak ada tarawih lagi, doktor, tak ada tarawih lagi. Suami saya tak ada di depan mengimamkan, anak sulung saya tak ada di depan mengimamkan. Dan saya yakin tak ada tarawih di rumah saya. Saudara, kemudian tu ada yang hari yang ke-25, dah 25 hari dah Ramadan. Tak ada orang Doktor nak celah tu. Silah. Ada juga orang kadang dia suruh isteri dia jadi imam. Itu apa? Wadud ke apa? Wadud ke apa nama? Ingat tak? Ada itu yang perempuan jadi imam dulu. Aminah Wadud. Masya-Allah. Ustaz Hasan, masya-Allah. Jangan-jangan berlaku dalam rumah Ustaz Hasan tak? Itu ya. Ustaz, okey. Tadi saya ada keluar dalam Facebook, doktor, kita memang ada buat tarawih ya. Alhamdulillah. Anak saya alhamdulillah menjadi imam itu. Saya faham. Sila doktor. Okey, baik tadi tuan-tuan ya. Yang malam yang 25 tu, doktor, rumah saya orang sebut tadarus. Rumah saya orang sebut pagi-pagi baca Quran, lepas tahajud baca Quran, lepas sahur baca Quran. Tapi rumah saya tak ada orang baca Quran, saudara, tak ada. Tuan-tuan bayang, ini rumah dia, ada satu orang melakukan rumah dia kata dalam 200 meter kepada masjid, 200 meter kepada surau. Tuan-tuan juga bayangkan, tuan-tuan. Inilah yang Datuk Mahmud sebut tadi. Hidayah nak datang, kita tolak hidayah. Hidayah nak buka pintu kita rapatkan lagi pintu. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan ya. Saya ada ikut jemaah tuan-tuan ya. Jemaah pergi, kita berdakwah, bagi salam pintu ke pintu, bagi salam pintu ke pintu. Saya pernah tengok dengan mata kepala sendiri tuan-tuan. Nampak kami 3-4 orang datang. Tutup pintu. Curtain, tutup curtain. Ada satu tempat kita nampak ayahnya baru balik. Tuan-tuan, bukan rumah yang ketiga tu. Ayah nampak baru balik, baru keluar kereta. Tapi bila kita sampai, anak dia bagi tahu, ayah tak ada. Tuan-tuan yang manusia dia. Saya menyebutkan dengan penuh keinsafan, tuan-tuan. Penuh keinsafan. Inilah yang berlaku. Dan tuan-tuan di satu tempat, saya tak sebut negeri mana tuan-tuan perempuan ya. Disebutkan rumah mereka 50 meter Ustaz, 50 meter daripada masjid ada 4 rumah. 4 rumah. Dia kata sejak kami pindah 17 tahun di sini, 4 rumah tu tak ada seorang pun menjejakkan kaki ke masjid. Yang orang datang tuan-tuan, tiap-tiap waktu datang ke masjid. Tuan-tuan, dah depan masjid, dah sebelah masjid, pintu masjid dah dibuka, pintu rumah tak dibuka. Pintu surau dibuka, pintu rumah tak dibuka. Itulah yang Datuk Hasan Mahmud menyebutkan tadi. Hidayah nak sampai, kamu tutup hidayah. Tuan-tuan, tadi disebutkan insya-Allah tuan-tuan. Kita sebut hari-hari sebut 17 kali, wajib kita sebut. Ihdinas siratal mustaqim, disebutkan. Berilah hidayah, tunjukkan aku jalan yang lurus, wahai Allah, jalan yang lurus. Saudara yang saya muliakan sekalian, saya nak pergi balik sikit lagi tadi tentang hidup tanpa hidayah. Macam mana hidup? Bila hidup tanpa hidayah, yang pertama tuan-tuan, hidup tak ada matlamat. Tak ada matlamat. Angin bertiup ke utara, dia pergi ke selatan. Angin bertiup ke timur, dia pergi ke barat. Tuan-tuan, berpusing, berputar. Bayangkan, kalau dia sebagai bapa berputar, isterinya berputar, anaknya berputar. Putar begitu, tuan-tuan. Didambung oleh angin. Amin. Tuan-tuan, kita kejar keturunan kita kejar perniagaan kita kejar duit simpanan kita kejar rumah kita, berbagai-bagainya. Tapi Allah kata tuan-tuan, semuanya itu boleh dilakukan. Jangan kau lebihkan itu daripada kamu mengasihi. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin.
Jangan kau lebihkan itu semua untuk hidayah ini daripada sayang Allah, sayang Rasul, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila hidayah dapat, salah satu daripada tangga kepada untuk mendakikan kejayaan kepada hidayah, berjihadlah tuan-tuan dalam apa bentuk pun untuk mengangkat martabat agama Allah. Inilah tugas kita sebagai khalifah Allah di padukan bumi, dan kita boleh menjalankan tugas ini hanya saja kalau Allah masukkan sebutir hidayah dalam hati, dalam jiwa sanubari kita. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, cantik untuk bahagian pertama kita dengar malam ni daripada dua tokoh yang telah berkongsi kepada kita sebentar tadi bagaimanakah untuk kita mencari hidayah. Yang pertamanya disebut, marilah kita tarik hidayah. Marilah kita lihat tali hidayah itu berhubung di antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tidak boleh buang salah satu daripadanya. Dan yang ketiganya tadi disebut, carilah hidayah tuan-tuan. Dalam pelbagai ruang ada di keliling kita. Walaupun kita tidak duduk di ruangan zaman Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar tuan-tuan. Itu zaman hebat. Sehingga Allah sebut kepada kita, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ini disebut dalam surah As-Saff yang dinyatakan kepada kita melalui ayat yang ke-9. Allah menghantar iaitu Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya dengan petunjuk. Itu. Tetapi pada hari ini petunjuk utama itu sudah pun tidak bersama dengan kita lagi. Tetapi disebut oleh Dato' Dr. Hassan Ali tadi, kita ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW dua petunjuk, iaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini yang perlu kita lihat daripada intipati tadi. Kita nak beralih kepada Dato' Hassan Mahmud Al-Hafiz. Biarlah Dato' Hassan Ali teruslah. Jangan Ustaz. Tuan-tuan, 30 Al-Quran, 114 surah, semua ada dalam kepala Hassan Mahmud Al-Hafiz. Kita nak dengar malam ni tuan-tuan. Tolong Dato' Hassan Mahmud, tolong. Tadi Dato' sebut, bila sebut kata hidayah, dia ada satu kawan dia lagi. Kawan dia tu namanya Taufik. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita dengar bahagian yang kedua ni. Mencari hidayah ini rupa-rupanya tidak boleh dibiarkan keseorangan. Dia kena ada satu lagi gandingan, di mana gandingan itu bernama Taufik. Kalau kita kata tadi orang ingat hidayah tu orang perempuan, Taufik tu orang lelaki. Bukan. Ini sejenis istilah. Yang mana istilah ini Dato' Hassan Mahmud Al-Hafiz akan menjelaskan kepada kita hubung kait antara hidayah dan juga taufik. Dipersilakan Dato'. Tadi saya ingat Dr. Hassan Ali yang nak hurai tu. Saya dah habis dah modal tu. Okey, tak apa. Baiklah. Alhamdulillah. Kalau kita Datuk, kalau kita ceramah kan, bila habis ceramah kita apa kita sebut? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita sebut. Wabillahi taufiq daripada Allah juga. Wal hidayah daripada Allah juga. Tetapi hidayah dengan taufik ini dia tak sama. Hidayah jalan tunjuk yang Allah beri kepada kita seperti jalan raya, lebuh raya. Dia ada tanda jalan boleh masuk, jalan mati, jalan bengkok, jalan salah, jalan lurus. Itu makna hidayah. Manakala taufik, jadi bimbing kita, Allah membimbing kita sampai kepada destinasi matlamat kita nak pergi. Ini dipanggil taufik. Ramai orang yang dapat hidayah tercicir di tengah jalan. Sampai tengah jalan saja dia habis. Tapi kalau dia mendapat taufik daripada Allah, yang ini akan berpanjangan. Bimbingan, taufik ni mana? Bimbingan daripada Allah. Maka saya teringat, ada ulama sebut, kalau kita nak dapat taufik dan hidayah ini, kita kena ada empat perkara. Yang pertama, al-irsyad. Yang kedua, at-taufiq. Yang ketiga, al-ilham. Manakala yang keempat, ad-dilalah. Ya. Yang pertama ni kita kata irsyad, orang yang nak mendapat taufik dan hidayah ini, ya, taufik dan hidayah, dia tidak mesti kena ada irsyad. Apa irsyad tu? Irsyad ni kecerdikan, kepintaran. Kalau orang yang tak cerdik, dia cari hidayah, tapi bukan hidayah dia dapat, dhalalah, kesesatan. Dia rasa dia ada hidayah, betul, dia kata saya betul. Rupanya duk sembah pokok, duk sembah patung, duk sembah duit, ya, duk sembah benda yang haram.
Ini tak ada al-irsyad, petunjuk. Satu. Yang kedua, taufik. Taufik ini makna bimbingan terus daripada Allah. Allah kata, aku bagi pada kamu. Walaupun dia asalnya bukan daripada orang yang baik. Macam Datuk Hasan tadi sebut tadi. Ada orang-orang yang asalnya dia memang bergelumang dengan lumpur, ya. Buat maksiat, buat mungkarnya. Tapi Allah sayang kepada dia. Allah bimbing dia. Allah bimbing dia. Akhirnya dia berjaya. Dua. Yang ketiga, iaitu ilham. Kalau tak ada ilham, tak jadi juga. Ilham ni kita memikir. Kita merancang. How to get, sorry, dah cakap orang putih pula dah itu, ya. Jangan main. Macam dulu juga, 30 tahun dulu itu. Macam mana kita nak dapatkan hidayah? Macam mana kita nak dapatkan taufik? Kadang orang dapat hidayah saja, tapi tak dapat taufik, ya. Bermakna, dua-dua ni dia kena minta pada Allah. Kalau hidayah saja dia dapat, kadang-kadang hidayah ni hilang. Hilang. Dapat kejap saja, patut dia hilang. Tapi kalau dia dapat taufik, maknanya kehendak Allah taufik itu. Persetujuan daripada Allah, bimbingan daripada Allah itu dia akan kekal. Maka sebab itu yang keempat ni kena ada ad-dilalah. Ya, selain daripada ilham, ad-dilalah ni dia akan mendapat, dia panggil alamatil hidayah. Tanda-tanda hidayah. Apa benda orang yang mendapat tanda-tanda hidayah? Kita rujuk kepada surah Taubah ayat 18. Kejap lagi pengurusi betul ayat apa saya pula, no? Saya hafiz Quran tapi bukan hafiz nombor ayat, ya. Allah. Surah At-Taubah ayat 18, ya, insya-Allah. Dikatakan sebut yang dikatakan orang alamat, tanda-tanda, ya, dilalah orang itu mendapat taufik dan hidayah daripada Allah, dia mesti kena ada 5, iaitu man amana billah. Syarat pertama mesti beriman. Ya, orang yang mendapat hidayah Allah ialah orang yang beriman dengan Allah. Satu, man amana billah. Yang kedua, wal yaumil akhir, dengan hari akhirat. Yang ketiga, wa aqamas salah. Yang keempat, wa ataz zakah. Yang kelima, wa lam yakhsha illallah. Fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Cukup cantik. Ini alamat. Kita panggil dilalah, tanda. Kalau kita tak tahu dia ni betul tak dapat hidayah, tak ada tanda, kan? Jadi tanda-tanda tu juga kita kena intai. Macam orang intai malam Lailatul Qadar jugalah kita dapat tanda. Alhamdulillah dalam masyarakat kita ini kita boleh jumpa orang-orang yang begini. Saya ambil satu contoh dengan tak nak sebut nama lah. Ada satu orang artis yang sangat hebat, rambutnya perang, pakaiannya itu memang dahsyat zaman tu. Dia kata, Ustaz, saya dapat hidayah. Hidayah ni bermakna dia sanggup pergi ke Mekah. Tapi bila dia sampai ke Mekah, orang ni dia mendapat taufik daripada Allah. Apa taufik itu? Bila dia berdiri di hadapan multazam, dia kata, Ustaz, saya macam diangkat oleh Allah ni ke langit. Terapung saya, kata Ustaz. Masa tu saya menangis, dia kata Ustaz. Saya meraung, ya Ustaz. Saya mengadu kepada Allah. Aku datang daripada jauh, ya Allah. I came from Malaysia. Apa lagi itu orang putih sebut itu? I cross the sea. Tu dia. Sajalah saya sebut bila tu. Macam tu. Dia mendapat hidayah, dia mendapat taufik yang itunya. Makna rasa kekesanan dalam jiwa kita. Kalau orang dah boleh rasa macam tu, sembahyang rasa seronok, makan rasa seronok, baca Quran macam seronok, macam Datuk sebut tadi, kan. Dengan Quran dia boleh dapat hidayah, dengan sembahyang boleh dapat hidayah, dengan puasa boleh dapat hidayah, dengan tengok rancangan kita pun boleh dapat hidayah ni, kan. Bermakna itu adalah tanda-tanda orang yang mendapat taufik minallah. Terima kasih. Masya Allah. Allahu Akbar. Ringkas, padat, saya malu dengan Datuk saya malu betul. Dulu saya belajar dengan dia. Alhamdulillah. Ustaz, nanti kita beri 1 minit. Kita beri 1 minit untuk pesan daripada Yayasan Kebajikan Sabah. Boleh. Baik. Silakan. Okey. Lagi, jangan lagi Ustaz. Kita lagi 2-3 minit. Sila Ustaz. Lagi. Itu dia. Terus. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, itu dia perkongsian yang kedua tadi kita dapat ikuti. Masya Allah, cukup amat memberi kepada kita maklumat yang memberi suatu perkara yang kita nak hala tuju kepada malam ni, cari hidayah. Tidaklah boleh dicapai melainkan kena ada bersama iringannya, iaitu taufik, yakni petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila disebut al-irsyad tadi, tu Allah, itu nama Tok Wan saya tu.
Hasan Mahmud. Ya, boleh ingat lama. Boleh ingat lama sikit lah. Lama. Allahu Akbar. Al-irsyadnya, al-ilhamnya, at-taufiqnya dan ad-dilalahnya ini rangkuman kepada nak mencapai kepada mendapat hidayah. Tuan-tuan dan puan bayangkan, saya baru-baru ni kita menyampaikan sebuah kuliah pada 27 Mei yang lalu. Bagaimana diceritakan, dan memang berita ini keluar dekat surat khabar harian Metro dan pelbagai akhbar yang lain tentang seorang saudara yang bernama Tan Pu Hock. Tan Pu Hock ini sudah berusia 60 tahun lebih, tinggal di Subang Jaya, tuan-tuan. Bukan seorang yang sangat dikenali pun, tetapi di akhir hayatnya dikenali. Menjadi buah mulut cerita di hospital Subang Jaya, iaitu seorang yang free thinker, seorang yang tak mempedulikan agama, dalam keadaan sakit terbaring di atas katil, meminta nak masuk agama Islam, tuan-tuan. Masya Allah, terkejut ahli keluarga. Terkejut saudara-saudara. Ini dicerita oleh adik dia sendiri yang bernama Suzy. Bayangkan tuan-tuan, seseorang yang sebelum ini tak menerima apa-apa langsung, tak mengetahui apa-apa langsung, bahkan tadi 5 syarat yang disebut dalam surah At-Taubah. Betul itu ayat 18 tu. Betul ya? Betul. Dia tak ada semua tu, Datuk. Dia tak ada semua tu. Dia tak ada apa yang disebut tadi, antaranya orang-orang yang pada peringkat awalnya beriman kepada Allah tu dia tak dapat pada peringkat awal. Hari akhirat pun tak dapat. Solat sembahyang 5 waktu pun tak dapat. Zakat pun dia tak buat. Di waktu itu dia takut kepada Allah, dia dapat. Allah hebat, tuan-tuan. Yang ni lah yang Nabi duk suruh kepada kita, tuan-tuan. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-'afa wal-ghina. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhan, aku mohon minta kat Engkau petunjuk. Aku mohon minta kat Engkau jadi takut kat Engkau ni, ya Allah. Aku mohon minta maaf kat Engkau, ya Allah. Aku mohon minta kekayaan kepadamu, wahai Allah. Jadi ini antara yang kita boleh sebut. Ada lagi, tuan-tuan, dalam TV Al-Hijrah baru ni. Mereka menunjukkan perbualan antara pembaca berita dengan Dr. So Wincy. Dr. So Wincy ni saya ingat ramai orang kenal dia. Artis, model, usahawan. Dia sekarang duduk di London. Dia dah 7 tahun, tuan-tuan dan puan, berpuasa bulan Ramadan. Berpuasa bulan Ramadan, Datuk. Ya Allah. Yang ni saya nak tanya kat Datuk tadi. Bila seseorang yang dia buat, tetapi dia lakukan, maksudnya dia tak dapat lagi nak mengucap 2 kalimah syahadat. Dah 7 tahun dah tu. Tu. Dia cerita sendiri dalam TV Al-Hijrah. Ya Allah, bulan Ramadan yang dia dah Islam dah tu. Dia dah masuk Islam. InsyaAllah. Dalam tu ada perkataan mengucap syahadah dah tu. Ya Allah. Macam orang kata saya tak masuk Islam tapi saya dah sembahyang. Mana Islam dah tu? Ya Allah. Islam dah, cuma tak resmi saja. Betul. Kagumnya kita, dia kata dia cerita nikmat puasa tu, dia duduk di London. Kemudian dia gesa pula kepada orang Islam ni, dia kata, tuan-tuan dan puan tahu tak Nabi Muhammad menyatakan siapa yang lepas puasa 30 hari Ramadan sambung 6 hari pula dapat pahala 365 hari. Dia sebut tu dalam arti kata dalam arti kata dia tahu dan dia buat dan dia rasa nikmat tadi yang disebut kata tadi apa, al-ilhamnya, ad-dilalahnya. Ini tuan-tuan dan puan cukup amat dahsyat. Macam mana Datuk Dr. Azali? Ada Okey, kita 1 minit insya-Allah. Alright. Silakan. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim.
Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak pengurusan Yayasan Sabha yang telah menguruskan iklan sebagai untuk mengajak kepada semua para penonton yang mengikuti program kita pada malam ini dapat sama-sama turut menyumbang ke arah bagaimanakah apa yang akan kita capai dalam program Yayasan Sabha menyelesaikan program Anjung Husnul Khatimah berjaya sehingga akhir matlamat dan tujuannya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada pada pusingan yang kedua. Kita nak pergi kepada Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Datuk, sekali lagi Datuk dalam sepanjang pengalaman sama ada di alam pekerjaan dahulu, selepas dalam alam pekerjaan pun masih lagi duk terlibat dalam program mengajak dan mencari orang supaya untuk mendekati kepada hidayah ni. Tapi apakah yang Datuk lihat dari sudut penghalang-penghalang, pengacau-pengacau yang memberi gangguan-gangguan kepada kita ini, terutama sekali Datuk, yang mana kita pada malam ini nak dengar dan kita nak tepis-tepis, kita nak tangkis-tangkisnya Datuk. Ini semua ni kata Datuk Hassan Mahmud tadi, ayat-ayat Datuk Hassan Ali Datuk. Ya. Kita kira ayat dia. Kita pinjam. Kita pinjam. Ini ayat forum perdana dia lah ni. Silakan Dr. Hassan Muhammad Ali. Penghalang-penghalang, pengacau-pengacau dalam kita mencari hidayah. Silakan. Okey, para penonton yang dihormati sekalian, sebagaimana yang disebutkan oleh Datuk Hassan tadi, tuan-tuan dan puan, kita hendak dua-dua sekali berjalan serentak. Taufik kita hendak dan hidayah kita hendak, tuan-tuan dan puan. Dan saya tak tahu di permukaan bumi ini selain daripada Makkah dan Madinah, Masjidil Aqsa dan sebagainya, di mana lagi tempat yang mudah nak turun hidayah? Bagi saya Malaysia lah, tuan-tuan dan puan. Contoh, Malaysia ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke Ceras, masuk Ulu Langat, Ustaz, masuk Ulu Langat, daripada Ceras masuk Ulu Langat, sampai ujung Ulu Langat, sekolah tak berapa banyak, sekolah rendah tak berapa banyak, sekolah menengah 1-2 saja. Tapi Ma'had Hafiz ada 17 di situ, Ustaz. 17 Ma'had Hafiz, Ustaz. Okey. Tempat-tempat yang lain, tuan-tuan, tempat yang lain. Baru-baru ni sebelum Covid, saya berada di Johor Bahru. Betul-betul di tengah-tengah Johor Bahru. Subuh, Ustaz, punya bersilang siurnya azan. Masya Allah, bersilang siur. Sana mula dengan azan, sini sudah tengah azan, sana hujung azan, sini mula lagi. Ya Allah, tuan-tuan, pagi, tuan-tuan, pagi subuh bersilang-silang azan. Surau azan, masjid azan. Saya duduk di tengah-tengah, tuan-tuan dan puan. Pergilah saya, kerana disuruh buatkan sikit tausiah subuh, sikit renungan subuh. Begitu ramainya, ada tempat yang 2,500 orang, dikatakan begitu, tuan-tuan dan puan. Tapi yang mendengar, yang mengikut kesembahyang subuh hari itu, hari cuti tuan-tuan, kuliah subuh, tak lebih daripada 11 orang, begitu sajalah. Bayang tuan-tuan, gambaran ini bukan tertentu kepada tempat yang saya sebut, seluruhnya. Nak cari anak-anak umur 15 tahun sampai 25 tahun. Orang-orang kampung kata pahit kalau nak dapat. Nak buat ubat pun tak ada, seorang pun tak ada, tuan-tuan. Ini gambaran. Dan saya dah sebut gambaran ini, tuan-tuan, tak ada sahabat-sahabat saya yang menidakkan gambaran ini dalam pandangan mereka waktu mereka merayau-rayau memberikan hidayah kepada insan, untuk mendapatkan hidayah kepada insan ini, tuan-tuan. Tuan-tuan, apa sebabnya? Halangan tadi, tuan-tuan. Halangan yang pertama sekali yang saya nampak ialah kerana kita sudah terpaut, terikat dengan satu pahaman. Apa, tuan? Pahaman kebendaan, materialism, kebendaan, benda. Bangun pagi, ringgit dan sen. Tengah hari, ringgit dan sen. Malam, ringgit dan sen. Subuh, ringgit dan sen. Dengan mak berkira ringgit dan sen. Dengan suami berkira ringgit dan sen. Nak menkhidmati mak bapak yang sakit teruk, tuan-tuan, ringgit dan sen. Inilah yang berlaku dalam hidup kita. Tuan-tuan dan puan, nak pergi dapatkan ilmu pun, penawar ilmu pun ringgit dan sen, pencari ilmu pun ringgit dan sen. Tuan-tuan dan puan, inilah yang sedang berlaku, pahaman materialism. Satu lagi, yang kedua yang mengikat kita betul, pahaman secularism, sekularisme,
memisahkan agama, memisahkan kehidupan harian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Kristian yang disebut, render unto God things which are gods, render unto Caesar things which are Caesars. Beza antara Allah dengan manusia dibezakan. Apa Allah hendak, apa manusia hendak, dibezakan. Tapi dalam Islam, tuan-tuan, seluruhnya komplementari antara satu dengan lain. Tetapi dalam pahaman sekularisme, tuan-tuan, kita dipisahkan. Kita dipisahkan, diracik-racik, tuan-tuan, diracik-racik. Ini Islam, ini bukan Islam. Ini agama, ini bukan agama. Ini masjid, ini bukan masjid. Ini surau, ini bukan surau. Ini orang agama, ini orang bukan agama. Tuan-tuan, jadi kita memilih banyak kerana tak mempersoalkan memilih tidak menjadi orang agama. Tuan-tuan. Yang ketiga, ini pahaman yang paling bahaya sekali, tuan-tuan dan puan. Sedang melanda kita, melanda orang tua macam saya, melanda anak muda, apalagi melanda remaja kita. Namanya pahamannya hedonistik. Apa dia pahaman hedonisme? Pahaman nafsu syahwat, tuan-tuan, nafsu syahwat. Tuan-tuan buka telefon, tuan tengok ada pop-up, gambar orang itu dan gambar kerja itu pun boleh disaksikan anak 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun dan 10 tahun. Inilah gambarannya, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok berapa banyak kelab malam. Di Kuala Lumpur, berapa banyak kelab malam. Sepatutnya ditutup, tuan-tuan, pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Pukul 5, pukul 6 pagi dikabarkan tidak ditutup lagi, tuan-tuan. Danduk-danduk ni, saya diberitahu, saya tak nak pergilah, tapi dia beritahu, tuan-tuan. Orang tua-tua, 60 tahun, 70 tahun pergi danduk, tuan-tuan. Dan kebanyakannya orang Islam, orang Melayu. Inilah, tuan-tuan, yang berlaku dalam masyarakat kita. Tengok anak kita, tuan-tuan. Apalagi, tuan-tuan, dengan satu gadget yang ada kepada kita. Ini telefon ni, gadget ini telefon ni. Inilah yang membunuh anak kita. Membunuh ketakwaan keimanan. Membunuh unsur-unsur bibit-bibit hidayah. Inilah yang membunuh. Bangun pagi, subuh tidak lagi, tuan-tuan, tengok WhatsApp. Subuh tidak lagi tengok WhatsApp. Tengok lagi, tuan-tuan, scroll lagi. Akhirnya habis waktu subuh. Sampailah waktu, tuan-tuan, Isyraq pun sudah berlaku. Inilah yang berlaku, tuan-tuan. Anak kita tidur sampai malam, pukul 2, pukul 3 pagi tak tidur, tuan-tuan. Sebab games, bermacam-macam games. Main games. Saudara-saudara, saya nak sebutkan. Ini, tuan-tuan dan puan, macam-macam tak boleh elak kita. Tapi ada satu yang boleh mengelakkannya. Siapa, tuan-tuan dan puan? Rumah kita, bapa dan mak mesti membuka satu ruang dan jalan. Macam mana caranya? Saya tak tahu, tuan-tuan. Ayah saya didik saya, tuan-tuan. Minta maaf, Ustaz, saya sebut. Ayah saya didik saya. Ayah saya guru Quran. Ayah saya imam. Ayah saya guru agama kampung lah, tuan-tuan. Ayah saya juru nikah. Mak saya guru Quran. Rumah saya, tuan-tuan, tepi-tepi dinding. Rehal, penuh rehal. Rehal bersusun. Pagi dengar satu sesi Quran. Petang dengar satu sesi Quran. Malam dengar satu sesi Quran. Masya Allah, bapa saya, tuan-tuan, bila sembahyang pasti 8 orang anak, 6 laki-laki, tuan-tuan, mesti ada di belakangnya. Pasti mesti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia perhati siapa yang tak ada. Siapa yang tak ada tu akan berjumpa dengan dia satu persatu. Dia akan tanya, tuan-tuan. Dia akan tanya, kenapa kamu tak ada? Kenapa kamu masuk? Kenapa kamu lewat? Masya Allah. Adakah sekarang ni kita buat anak kita begitu, tuan-tuan? Adakah seorang bapa saya tiap pagi, tuan-tuan, pukul 5, pukul 4:45 dah ketuk bilik anak-anak. Bangun. Pagi-pagi kita kecil-kecil. Saya umur 5 tahun, 6 tahun. Duduk basikal. Mengiring duduk basikal. Dekat belakang basikal tu. Pergi ke masjid. Pagi-pagi ke masjid. Ya, betul. Gerek. Tersebut dia ada batang, kan, apa ni? Basikal gerek orang lelaki tu kan. Ya tu. Saya duduk. Ya. Tengah-tengah duduk, tuan-tuan. Minta maaf saya sebutkan. Saya nak minta semak sebutkan ni. Ayah saya, tuan-tuan, terus semak bacaan Quran saya. Rumah saya nama Kak Umar Nasir. Ayah saya dia tojam 2-3 kali tojam, Sir baca. Bacalah saya, tuan-tuan, masa umur 5 tahun, tuan-tuan. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa. Sampailah, tuan-tuan, masya-Allah. Itu saya, tuan-tuan. Ayat berapa tu? An-Najm. Masya-Allah. Ustaz bagi ketak dia. Itu kita teguk dia tadi. Tak boleh je. Macam mamut jangan main. Dia pulang pula kerai kat kita ni. Tapi tuan-tuan, bukan apa yang saya nak sebut, tuan-tuan. Model ini tak ada lagi.
Pada saya pun model itu ada. Tapi apa yang saya nak sebut tuan-tuan? Model yang ayah saya bina saya itu, saya belajar di luar negara tuan-tuan, di Amerika 6 tahun setengah tuan-tuan. Masters di Amerika, PhD di Amerika Syarikat. Kalau tak ada lah bibit hidayah itu daripada saya muda tuan-tuan, hanyut tuan-tuan, hanyut tuan-tuan, hanyut. Tapi berkat hidayah 6 tahun setengah. Maaf saya sebut ni, sebutir ayat benda tu tak masuk tuan-tuan. Kita ni dalam kelas PhD tak ramai tuan-tuan, 7-8 orang aja. Hari Khamis petang semuanya jom. Let's go for something. Let's go for some drinking. Let's go for some huha. Huha maknanya minum mabuk. Tapi saya tuan-tuan, sebutir pun tak masuk lagi tuan. Pasal bibit-bibit itu ditanam oleh ayah saya kepada saya. Minta maaf tuan-tuan, saya cerita ini pribadi, tapi saya nak share tuan-tuan dan puan. Inilah dia. Jadi bila saya tengok macam mana Haji Ali tak pergi universiti. Haji Ali tak sekolah menengah. Haji Ali sekolah Belanda. Bapak saya ni Bugis tuan-tuan, sekolah Belanda. Dah 2 saya sekolah. Mak saya sekali pun tak nak pergi sekolah. Tapi mak saya boleh baca, boleh tulis Romi, boleh tulis Jawi dengan sebaik-baiknya. Boleh mengaji. Mak saya guru Quran tuan-tuan dan puan. Tapi inilah suasananya. Saya harap tuan-tuan dan puan, inilah suasana hidayah. Inilah dalam modern kata, this is the ecosystem for hidayah. Inilah surrounding atmosphere suasana hidayah. Dan tuan-tuan boleh lakukan. Saya yakin di Malaysia, dengan banyaknya masjid, dengan banyaknya surau, dengan banyaknya ustaz, dengan banyaknya penghafaz Al-Quran, dengan ramainya guru-guru agama, dengan ramainya teman-teman yang berminat kepada agama, janganlah tuan-tuan mati tanpa hidayah. Jangan mati tanpa hidayah. Tolong tuan-tuan. Hasan Ali, jangan kau mati tanpa hidayah. Jangan kau mati tanpa tuan-tuan, tanpa hidayah. Jadi saya harap tuan-tuan mudah-mudahan insya-Allah Allah memberikan kekuatan kepada kita. Inilah tuan-tuan sebagai halangan-halangan yang ada, dan tuan-tuan mempunyai segala kekuatan, segala ilmu, segala kemauan untuk tuan-tuan menghilangkan seluruh halangan-halangan itu untuk mati sebagai muslim insya-Allah. Amin. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, patutlah waktu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam solat dan habis selesai solat, waktu itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau duduk di belakang Nabi, dia dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuan-tuan, dia ulang kata ni sampai Sayyidina Abu Bakar peluk dia, pegang dia. Seolah-olah dia bertanya, wahai Rasulullah, kenapa Tuan duk baca berulang sampai tak mau berhenti ni? Nabi Muhammad jawab, wahai Abu Bakar, jika sekiranya kamu tak peluk, tak pegang aku tidak akan berhenti ke aku akan terus baca. Maksudnya, di waktu dan ketika itu, bagi pemikiran Sayyidina Abu Bakar menganggap, apa perlu Nabi Muhammad sebut macam tu? Wahai Allah Tuhan kami, janganlah engkau bolak-balikkan hati kami setelah engkau mengurniakan kepada kami hidayah petunjuk engkau. Masya Allah, terkejut Sayyidina Abu Bakar. Lalu baginda menyuruh, wahai Abu Bakar, regangkanlah tangan kamu. Wahai Abu Bakar, aku baca ni tadi bukanlah semata-mata untuk kita. Kita pun kena baca. Tapi kamu selamat sebab aku ada pada hari ini. Tapi aku baca ini adalah untuk orang selepas kita. Orang yang tak berjumpa dengan aku, tak berjumpa dengan kamu. Mereka hidup di zaman kemudian datang. Inilah zaman Datuk Hasan sebut tadi, zaman materialistik, zaman hedonisme, zaman sekularisme. Ini zaman-zaman yang menguji, menduga kita dalam nak mencari hidayah ini cukup amat dahsyat. Na'udzubillah min zalik. Datuk Hasan Mahmud Al-Hafiz. Ya. Sebagai sedap tengah ada sedap ni. Ya. Sebagai untuk kita masuk bahagian ketiga ni Datuk. Allah. Poin-poin Datuk tadi pun syok. Bukan habis dah kan? Bukan habis lagi. Sikit lagi. Sikit Datuk. Bagaimana kita menjaga taufik dan hidayah? Nak jaga pula Datuk. Kalau tadi ada halal, kita nak jaga, kita nak pelihara Datuk. Kita mau benda ni bukan jadi bahan bual, bahan cakap semata-mata. Silakan Datuk. Alhamdulillah. Tapi saya nak mulakan dengan satu
zikir dululah. Ya. Boleh ya? Sila. Itu dia. Ya Allah, ya Tuhanku, ku mohon hidayahmu dan juga inayahmu agar terjaga iman Islamku. Itu ada rakam album dah tu. Nanti beli jangan tak beli. InsyaAllah. Baik. Saya nak sebut 3 perkara yang Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan bagaimana kita nak memelihara hidayah dan taufik ni kan. Ini yang secara spontan saya ingatlah. Kejap lagi kalau tak lupa saya nak tunjuk hidayah yang berlaku dalam Masjid Nabawi dan hidayah yang berlaku dalam Masjidil Haram. InsyaAllah. 3 perkara ini kata Imam Ghazali, kalau kita nak memelihara hidayah kita, yang pertama ialah takhalli. Yang kedua, tahalli. Dan yang ketiga, tajalli. Apa makna takhalli itu? Kita ibarat seperti gelas ya, yang ada depan kita. Gelas ini kebetulan ada najis. Kita ambil contoh tai cicak dalam gelas. Kalau nak suruh minum, kita tak akan minum. Jadi bermakna takhalli, kita bersihkan dulu gelas itu. Ya, cucikan gelas itu. Ini dipanggil tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa. Tapi kalau jiwa kita, hati kita tak dibersihkan, hidayah tak akan boleh masuk. Dia seperti tempayan yang bocor, kita tuang air masuk, dia akan habis. Dia akan habis. Takhalli, kosongkan jiwa kita ini dengan taubat, dengan zikir, dengan menunaikan segala-segala hutang piutang kita kepada manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dulu, kosongkan dulu jiwa kita. Yang kedua baru kita pergi tahalli. Apa makna tahalli ini? Tahalli ini setelah jiwa kita kosong, gelas kita kosong tadi, kita bawa masuk satu minuman yang bagus. Minuman yang halal, minuman yang lazat itu, bawa masuk dalam gelas itu. Bila sudah kita bawa masuk, contoh dalam diri kita ni kita sudah buat masukkan benda-benda yang baik ya, benda-benda yang bagus seperti mana baca Quran, sembahyang dan sebagainya. Yang ketiga baru kita dapat tajalli. Ya, takhalli selesai, tahalli selesai, yang ketiga tajalli. Tajalli ini merasai. Bila kita tuang air dalam gelas itu, kita merasai, oh sedapnya air tebu. Sedap air nera, saya ambil orang boleh. Dia sebut air nera. Itu dia. Oh sedapnya. Jadi orang yang menjaga hidayah, setelah hidayah dia dapat, kemudian hidayahnya itu dia jaga, maka akhir sekali dia akan merasai kelazatan, kesedapan. Sebab itu dia panggil halawatul iman. Ya, kemanisan iman. Juga mesti kena ada 3. Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. 3 perkara kalau mereka miliki, mereka akan dapat rasa halawatul iman. Dia akan dapat rasa dia memiliki hidayah daripada Allah. Taib. Jadi saya nak bawa cerita macam mana orang mendapat hidayah dalam Masjid An-Nabawi. Masa saya sedang belajar di Mesir dulu, ada seorang doktor perubatan, nama dia Dr. Mahmud. Dia sampai ke peringkat dia berhenti, dia tutup klinik perubatan dia, akhirnya dia mendapat hidayah. Ini yang dipanggil hidayah ni. Dia mendapat hidayah, dia berangkat pergi ke Masjid Nabawi, dia duduk dalam Masjid Nabawi, dia beribadat selama 30 tahun. Akhirnya satu malam dia mendapat hidayah. Apa hidayah yang dia dapat itu? Rasulullah SAW datang berjumpa dengan dia. Kata boleh pensyarah saya, kesilapan doktor yang 30 tahun duduk dalam Masjid Nabawi, dia pergi cerita sama orang. Inilah yang hidayah dia hilang tadi. Tapi kalau dia diam saja, maka dia mungkin meningkat naik sampai kepada wali Allah. Itu satu. Yang kedua, masa saya singgah di Masjidil Haram, kebetulan saya jumpa dengan satu orang tinggal 18 tahun di Mekah. Bila berborak, berbincang, dia pun ceritalah. Dia kata, ana 18 tahun, daripada kecil sampai umur 18 tahun, ana memang duduk di Mekah. Tetapi ana tak pernah sembahyang di Masjidil Haram. Ya Allah. Dia asal orang Kedah. Tetapi dibesarkan di Mekah itu. Dengan kehendak hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita kata hidayah ni. Bila dikepung oleh polis di Mekah ni, kalau time sembahyang, orang kepung halau kita masuk. Dia kata, saya pun lari tak lepas masuk sembahyang.
Selesai sembahyang, saya bangun nak lari keluar, tiba-tiba macam ada suatu tekanan atas bahu saya, dia kata. Dia tekan saya duduk balik semula. Semenjak itu dia kata, Ustaz, wa hatta al-an, hingga dah sekarang, saya memang saya sayang betul, dia kata, dengan Islam. Saya tidak pernah tinggal sembahyang. Saya tidak pernah lagi tinggal di Masjidil Haram. Dan dia menjadi ulama di Ummul Qura itu. Jadi kita tak payah sebut nama lah. Kita sebut gitu ya. Itu orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi pada saya, siapa saja pun boleh dapat hidayah sebenarnya ya. Sebab hidayah ini kadang-kala dengan cara kita melihat dengan mata. Tengok ketokohan seseorang, kebaikan seseorang, percakapan seseorang, kita boleh dapat. Ada hidayah melalui pendengaran. Kita dengarkan lagu-lagu yang baik, zikir-zikir yang baik, ceramah yang baik. Ada orang boleh mendapat hidayah. Contohnya bila saya balik ceramah daripada Johor. Sampai di Senawang. Saya ditahan oleh seorang anak muda, tumpang balik ke Kuala Lumpur. Bila bersembang dalam kenderaan tu, kata dia, saya ni sebenarnya sudah masuk Islam. Nama dia Ismail. Jadi dia selalu ada pada masa itu di rumah Pak Yazid lah, Kampung Baru itu. Dia ceritalah, dia kata, Ustaz, saya ni orang Cina. Dulu saya, dia kata, bukan Islam. Tiap-tiap hari saya datang ke Lebuh Raya, saya tumpang orang, saya pergi jual ikan di Kuala Lumpur. Masa itu saya anak muda. Tunggu satu harinya panas. Tak ada kereta satu pun berhenti, dia kata. Akhirnya saya tak sedar apa berlaku pada saya. Saya jatuh pingsan. Bila saya sedar sahaja, saya berada di atas riba seorang orang Melayu. Riba saya, kata boleh orang Melayu itu. Dia kata, kamu tadi sebut Allahu Akbar. Kamu orang Islam kah? Tak. Semenjak tu dia masuk Islam. Dan dia selalu ikut kita berdakwah di Kuala Lumpur. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Itu saja yang saya nak sebut. Ya. Datuk tadi, Datuk bernasyid tadi, Datuk ada sebut inayah. Ini adakah berhubung kat hidayah, taufik dan inayah? Inayah ni kita panggil pertolongan lah. Pertolongan Allah. Maunah. Masya Allah. Ini yang nasib baiklah saya teringat ada tu. Allah. Syekh Amir ni dia ni orang kaji ni. Orang kaji yang baik tu. Sebab tu Nabi Muhammad duk pesan dekat Muaz bin Jabal, tuan-tuan dan puan. Yang inayah yang tadi Datuk Hassan Mahmud nasyid tadi tu. Bila mana lepas solat jangan tinggal Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Tuhan, tolonglah aku bagi dapat ingat kat Engkau, bersyukur kat Engkau dan elok di dalam beribadat. Itu dia tuan-tuan dan puan. Tuan Rumah, Datuk Dr. Hassan Ali, sebagai akhir kata daripada pertemuan kita pada malam ni, silakan. Para penonton yang hormati sekalian, saya beberapa kali dapat bersama-sama dengan teman-teman yang mualaf ini di Malaysia ni. Ambil Dr. Farid Ravi, ambil Firdaus Wong, ambil Kamaruddin Abdullah, ambil Syakirin. Masya Allah tuan-tuan, mereka ni mu'alaf. Ridwan T tak termasuk? Ridwan T. Tuan-tuan cuba dengar ulasan-ulasan. Saya 2-3 kali, 4 kali dengan Farid Ravi. Masya Allah tuan-tuan, dia punya tafsir, mentafsir Al-Quran, bacaan Al-Qurannya, nada suaranya, sebutan-sebutannya, makhrajnya. Masya Allah tuan-tuan. Mengapa mereka boleh tuan-tuan? Padahal dalam bahasa mereka tidak ada dhad, tidak ada dha. Tak ada, tidak ada qaf. Tak ada tuan-tuan, tak ada dalam bahasa mereka. Tapi macam mana boleh lidah mereka ditempa sedemikian rupa? Tapi macam mana Hasan, engkau lahir dalam Islam, dalam perut ibu engkau Islam, lahir Islam, besar Islam, kamu umur dah 70, engkau tak boleh lagi. Tuan, saya sebut ni begini. Dalam saya buat program-program tuan-tuan dengan program korporat ni, kadang-kadang program ni 4 hari 3 malam, corporate development, corporate management. So dalam tu tuan-tuan adalah program sikit-sikit kita masukkan dalam unsur-unsur kerohanian. Antaranya buat halaqah Quran. 2 orang 1 Quran, 2 orang 1 Quran. Tuan-tuan, dalam pengalaman saya tuan-tuan,
hampir 70-80% tak boleh baca Quran. Ada teman saya gaji tuan-tuan 37.000 tuan-tuan. Buka Quran tak boleh baca langsung tuan-tuan. Umur 53 tahun. Tuan-tuan banyak saya muliakan sekalian. Saya bukan buat cerita ni tuan-tuan. Saya tak mau pun buat cerita ni. Tapi tuan-tuan, kita nak mati bertemu dengan Allah. Kita nak mati bertemu dengan Allah. Tuan-tuan akan mati, saya akan mati tuan-tuan. Lagu mana kita nak mati bertemu dengan Allah? Quran tak boleh baca, sembahyang dah. Masjid kat rumah, tak pi masjid, majlis ilmu tak pernah pi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya haraplah mudah-mudahan insya-Allah dengan kita membincangkan pada malam ini dengan sahabat saya tuan-tuan. Seronok sungguh saya pada malam ini bertemu dengan Datuk Hasan Mahmud Al-Hafiz dengan Ustaz Nur Rizam kita. Mudah-mudahan tuan-tuan, saya harap tadi contoh yang saya kata tu mu'allaf ni tuan-tuan. Dan bila saya keluar negara tuan-tuan, satu hari tuan-tuan kita pergi ke Chicago. Saya di Madison tu, jauh juga perjalanan ke Chicago. Tuan-tuan perempuan ni, orang kulit hitam ni baru masuk Islam tuan-tuan, baru orang kulit hitam ni. Pagi-pagi tuan-tuan, pukul 4 dikejutkan, brother, time for tahajud. Ya Allah tuan-tuan, kejut kita untuk tahajud tuan-tuan. Orang kulit hitam negro ni. Di mana kita tuan-tuan? Di mana kita? Jadi sebab itu tuan-tuan, nak masuk syurga ni, kulit hitam pun masuk syurga, kulit putih pun masuk syurga, mata biru pun masuk syurga, mata hitam pun masuk syurga tuan-tuan. Orang yang comel masuk syurga, orang yang tak berapa nak comel pun masuk syurga. Tapi tuan-tuan, masuk syurga mesti dengan iman. Tuan-tuan masuk syurga mesti bawa Islam. Tuan-tuan masuk syurga mesti bawa iman. Tuan-tuan masuk syurga mesti bawa takwa. Tuan-tuan masuk syurga mesti bawa ihsan. Inilah the embodiment, namanya taufik dan hidayah yang disebut oleh teman saya tadi, Datuk Hasan Mahmud. Cukup setakat itu. Terima kasih kepada tuan-tuan. Terima kasih. Allahu Akbar. Alhamdulillah muslimin. Kita jumpa lagi. Kita bincang ini baru siri yang pertama tuan-tuan. Kita bercadang nak ada tidaknya 5 atau 6 siri. Saya ingat nak jemput lagi tuan-tuan dalam 1, 5, 6 siri ni orang ni tuan-tuan. Orang ni juga saya minta sangat Datuk Hasan Mahmud, bila saya call, tolong jangan do not say no. Please say yes. Tapi ini kita hadir dah. Saya serah balik pada pengurusi kita. Allahu Akbar. Alhamdulillah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itulah dia pusingan yang ketiga yang telah pun kita tamatkan tadi. Bahawasanya marilah kita buat sedikit renungan. Bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjukkan kepada kita kadang-kadang cara taufik yang dinyatakan oleh kedua-dua ahli panel kita tadi sudah kita nampak. Kalau hasrat Datuk Dr. Hassan Ali nak menjadikan Malaysia sebagai tapak turunnya hidayah, tapak untuk kita tarik hidayah tuan-tuan dan puan. Ni sekarang ni waktu yang sesuai untuk masyarakat semua seluruh negara lihat. Allah sampai satu ketika, innallah la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udah fama fawqaha tuan-tuan. Ayat 26 surah Al-Baqarah menceritakan Allah tak malu tuan-tuan. Allah tak malu kalau dia nak tunjuk satu-satu benda perumpamaan buat jadi bahan fikir, sampai satu benda yang tanpa mikroskop nak tengok pun sukar dan susah. Binatang namanya corona, namanya covid ni, wallahu a'lam bissawab, macam mana sungguhnya tuan-tuan. Tapi macam mana dengan itu, kalau tuan-tuan apa rasa, saya ingat kalau kita ni kita rasa tak ada masalah lah, tapi sebahagian orang dia rasa boleh terima ke sekarang ni night club semua ditutup, pusat-pusat urut semua ditutup, segala apa yang merujuk Datuk Dr. Hassan Ali sebut tadi semuanya ditutup tuan-tuan. Operasi perniagaan 12 jam. Oh ya Allah, ni kalau bukanlah saya nak suruh kerajaan teruskan, tapi tak banyak sikit, ini memberilah suatu kalau tadi Datuk Hasan Mahmud sebut apa, taufik, jalan-jalan tu ke arah nak menarik dan mencari hidayah sebagai petunjuk tu, bimbingan, boleh dah ni dengan cara-cara PKP, PKPD, PKPB, PKPK lah sendiri. Tu sampai terakhir lah tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada dua tokoh ilmuwan kita pada malam ini yang berkongsi ilmu,
yang berkongsi pengalaman dan cukup amat menarik pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili dua orang ahli panel mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti program kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang telah dibangunkan oleh Yayasan Sabha terhadap salam husnul khatimah, tolong like, tolong komen, tolong share, dan marilah kita menyokong dan memberi sumbangan apa yang patut sebagaimana yang dianjurkan dan diseru kepada kita. Dengan itu, saya dengan ini memohon ribuan ampun dan maaf di atas segala kekurangan dan kelemahan ketika mengendalikan majlis kita pada malam ini. InsyaAllah banyak umur murah rezeki, kita bertemu dan berjumpa lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat faya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.